Oke, salam kawan-kawan, saya ucapkan terima kasih karena sentiasa bersama dengan Denny Ajani channel ini. Dan saya harap kawan-kawan kalau nak share video ini pun share lah. Nak ambil pun ambil. Banyak juga yang tanya kepada saya, boleh tak saya share video ini? Ya share lah, terserah. Ini saya buat untuk pandangan pribadi saya dan bukan untuk saya nak mencari kekayaan dengan video. Saya cuma share untuk kita sebagai rakyat, kita menyokong kepada apa yang betul. Apapun sebelum saya nak meneruskan daripada apa pencerahan saya daripada siang tadi berkenaan dengan isu Tun yang kritik Datuk Seri Anwar Ibrahim berkenaan dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim tidak layak mentadbir, bermaksud bahawa Datuk Seri Anwar Ibrahim tidak layak menjadi Perdana Menteri kita. Ini yang ikut pemahaman saya. Dan sebelumnya hashtag LTL dan hashtag DSAI 4PM9. Oke, lawan tetap lawan itu yang paling penting. Oke kawan-kawan, berlanjutan daripada itu, saya membuat satu pencerahan yang lain ini bertujuan untuk supaya kawan-kawan tahu, kita harus tahu propaganda yang Tun buat ini berkemungkinan ini boleh diguna pakai untuk kita harus memikir tujuannya apa. Dan setelah saya pikir-pikirkan, mungkin Tun kerana tempoh hari kita pernah dengar, dan sebelum dia nak letak jawatan Perdana Menteri yang lalu, dia sebenarnya ingin melakukan satu kerajaan perpaduan, yang mana kerajaan perpaduan ini dia akan tarik daripada semua parti. Dia akan kumpul, mungkin dia sendiri akan jadi Perdana Menteri, ataupun mungkin dia nak suruh anak dia sendiri jadi Perdana Menteri, yaitu Datuk Seri Mukris, ataupun seperti mana yang dia sendiri umumkan, yaitu Datuk Seri Shafi'i Apdal. Kita tidak tahu, ataupun mungkin ada yang lain, kroni-kroni dia yang lain. Jadi apa yang dia cuba lakukan ini namanya untuk melemahkan PH, untuk mengurangkan keyakinan MP-MP dalam PH supaya menyokong apa yang dia nak buat. Kerana dia yakin dia boleh cipta kerajaan perpaduan di bawah dia. Ini kita kena lihat sisinya. Dan kalau kita tengok, dia mengatakan Datuk Seri Anwar Ibrahim tidak layak memimpin negara. Bukan memimpin negara lah, maksudnya tidak layak untuk menjadi pentadbir negara. Pentadbir itu bermaksud dia cuba melemahkan PH supaya keyakinan MP-MP yang ada dalam PH hari ini cuba tidak menyokong Datuk Seri Anwar Ibrahim, dan cuba untuk ke arah dia ataupun ke arah lain, dengan supaya PH ini berpecah. Seperti mana yang kita lihat setelah dia masuk ke dalam PH dulu, dari dalam dia pecahkan PH itu yang daripada PKR. Kalau yang mana yang kawan-kawan selalu kata geng-geng semburit, geng-geng apa semua ni, geng-geng kitul apa semua ni, inilah yang kita lihat. Ini dia dah berjaya masuk ke dalam, dia pecahkan dari dalam. Hari ini dia cuba pecahkan daripada luar dengan menjual Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai orang yang tidak layak mentadbir. Tetapi kalau kita lihat daripada sisinya, tujuannya ini adalah untuk diri dia sendiri. Kerana apa? Dia bercerita-cerita ingin menjadi Perdana Menteri sekali lagi dengan menubuhkan kerajaan perpaduan, supaya dia dapat mengambil MP-MP yang daripada PH ini untuk mencukupkan majoriti dia. Dan dia sudah sedar bahawa daripada UMNO pun ada yang menyokong dia, daripada Bersatu sendiri pun. Tetapi kita lihat Parti Pejuang sendiri tidak mempunyai pengaruh yang begitu kuat. Kalau Tun boleh membuat sesuatu yang lebih baik di dalam Pejuang, kenapa MP Pejuang keluar? Kenapa Zaid Sadiq tubuhkan parti sendiri? Kenapa yang terbaru ini Dr. Mazli Malik keluar? Ini yang kita harus lihat sisinya. Kalau betul-betul Tun terbaik, kenapa mereka ini keluar? Dulu sewaktu dalam PH, kenapa Tun membiarkan saudara Rafizi? Kalau kita lihat, kemenangan PH waktu itu adalah lebih kepada saudara Rafizi yang membuat inbox, tetapi dibiarkan. Dia lebih kepada Datuk Seri Azmin Ali. Sampai kes-kes yang seperti yang kita tengok, kes seperti yang mana yang kalau kita tengok yang mana yang keluar video tu, dia biarkan saja. Jadi inilah propaganda yang Tun buat kepada PH, yang harus kita lihat. Pandangan saya ini mungkin agak kecil,
tetapi ada logiknya di sini. Bahwa ini adalah propaganda yang Tun buat demi kelangsungan politik dia sendiri. Dan dia yakin bahwa kerajaan yang ada hari ini akan menyokong dia juga. Sebab itu jalan yang paling dia nak buat sekarang ini untuk melemahkan PIHS ini. Supaya PIHS tidak sempat untuk ambil kerajaan yang ada daripada dia sendiri. Karena dia tahu kekuatan PIHS itu berada di tangan PKA, DAP. Dan dicampur dengan amanah. Jadi dia coba untuk pecahkan ini, bertujuannya hanya itu. Jadi itu yang saya katakan di video yang tadi, bahwa kalau dia nak menilai Datuk Seri Anwar Ibrahim berkenaan dengan isu tidak boleh mentadbir, kita belum cuba Datuk Seri Anwar Ibrahim. Semua rakyat berpikiran seperti saya. Yang mana yang pro kepada PIHS, yang mana pro kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim, yang mana pro kepada PKA, mereka akan berpikiran bahwa bila Datuk Seri Anwar Ibrahim ni nak jadi Perdana Menteri, kita ingin melihat apakah dia betul-betul mampu membawa Malaysia ini ke arah yang lebih baik. Kalau kita nak lihat Tun, yang seperti mana yang saya selalu katakan, Tun sendiri pun banyak gagal. Lepas tu dia lantik orang-orang lain jadi Perdana Menteri, dia sendiri atas nasihat dia sendiri lantik Pak Allah. Dikritiknya juga, dikatakan gagal juga. Dia lantik, dia jatuhkan Pak Allah pula, dia naikkan Datuk Seri Najib. Hari ini Datuk Seri Najib pun tidak suka dia juga, dan dia sendiri pun tak suka dengan Datuk Seri Najib. So siapa yang Tun ni suka? Ini yang menjadi pertanyaan kita sebagai rakyat. Sampai hari ini dia bermusuhan dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dia hanya mengejarkan politik dia sendiri. Jadi Datuk Seri Anwar Ibrahim juga ada sebagai seorang pemimpin di dalam PIHS. Tambah lagi sekarang ini dia pengurusi PIHS. Dia juga presiden PKA. Dan kalau dapat majoriti untuk menang ataupun dapat majoriti untuk memerintah hari ini, siapa lagi dalam PIHS kalau bukan Datuk Seri Anwar Ibrahim? Tetapi bila saya sebut cerita Datuk Seri Anwar Ibrahim, ramai netizen juga akan marah. Dia cakap engkau agung-agungkan. Ya, memang terpaksa saya agungkan kerana ini tokoh yang ada dalam PIHS. Seperti juga daripada sebelah pihak sana. Yang di sebelah pihak sana ada yang agung-agungkan Datuk Seri Najib. Walaupun orang itu mahkamah mendapati sudah bersalah, tetapi masih diagung-agungkan. Masih juga ada yang mengagungkan dia. Begitu juga dengan UMNO sendiri. Kalau UMNO sendiri, dah tentu mereka nak juga Zahid Hamidi untuk menjadi Perdana Menteri. Jadi saya sebagai rakyat yang pro kepada PIHS, begitu juga pandangan pribadi saya. Saya nak juga idola saya, Datuk Seri Anwar Ibrahim, sebagai Perdana Menteri. Tetapi untuk hari ini, menurut pandangan saya, ramai rakyat lebih sanggup melihat Datuk Seri Anwar Ibrahim yang jadi Perdana Menteri. Ini hakikat. Karena orang ingin perubahan. Dan kalau tadi ada yang netizen yang komen ke saya bahwa dia kata, kamu tak baca habis. Saya baca habis kenyataan Tun tu. Dan apa yang saya lihat, Tun mengatakan dalam keadaan krisis, contohnya. Dulu kita krisis sebenarnya Datuk Seri Anwar Ibrahim yang membuat penjembatan daripada awal sewaktu sebelum dia dijatuhkan. Sewaktu Tun tanpa Datuk Seri Anwar Ibrahim, coba kita lihat grafik kepada kewangan kita daripada tahun 1997 tu. Kita boleh lihat bahawa di situ dah mula hutang meningkat. Sampai hari ni lah. Daripada start Datuk Seri Anwar Ibrahim tu okey. Selepas itu meningkat hutang negara perlahan-lahan sampai hari ni dah tak tahu bertimbun-timbun. Apa kita nak tunggu lagi? Dan kita tidak mau menggunakan seorang tokoh yang hebat seperti Datuk Seri Anwar Ibrahim ini untuk kita mengurangkan hutang yang ada hari ini. Saya yakin memang tidak boleh Datuk Seri Anwar Ibrahim lakukan perkara itu dalam setahun atau 2 tahun. Tetapi sekurang-kurangnya saya percaya dia boleh mengurangkan beban hutang negara. Daripada kita menambahkan hutang negara yang semakin banyak, dan keadaan pelabur yang sampai hari ini pun kita tak tahu bila pelabur nak percaya dengan Malaysia. Lebih baik
Ini yang macai-macai yang mungkin saya rasa tidak perlu lah. Karena kalau macai-macai nak membantah apa yang saya perkatakan ini, bukan ini saya nak cerita atas untuk diri saya sendiri. Saya bercerita ini untuk kepentingan kita semua. Kalau saya nak katakan Datuk Seri Anwar Ibrahim layak sebagai Perdana Menteri sekalipun, ini adalah untuk kita rakyat. Seandainya Datuk Seri Anwar Ibrahim berjaya membawa kebaikan kepada negara, bukan saya satu orang yang senang. Saya mungkin tidak senang karena saya duduk di luar negeri, tetapi kawan-kawan yang lain yang duduk di Malaysia mungkin dapat benefit yang lebih baik daripada apa yang ada hari ini. Hari ini kalau kita lihat, banyak ketirisan, banyak pembaziran wang rakyat digunakan untuk kepentingan yang saya rasa tidak munasabah. Sebagai contoh yang baru ini, walaupun bukan negeri saya, tetapi kita lihat MP PAS minta naik gaji 3.000 ke 5.000 lagi. Padahal mereka ini dah dalam government, punya jawatan dalam government, pegang JLC, naik lagi gaji. Kita lihat negeri mereka macam mana. Saya tak katakan orang Kelantan itu semuanya miskin. Banyak yang kaya, tetapi banyak juga yang miskin. Isu air mereka, itu yang sampai nak berapa puluh tahun lagi nak kena tunggu. Kenapa isu gaji mereka yang mereka pentingkan? Sebab tu kerajaan pihak pemerintah bagi duit kepada Kelantan. Kenapa beli Mercedes? Terima kasih kepada Lim Guan Eng pun tidak. Malah dikritik Lim Guan Eng, malah dihantam. Jadi ini yang kita perlu lihat. Yang kita dengar hari ini, apabila DAP masuk pemerintah, nanti terjual Malaysia. Siapa yang jual Malaysia? Saya pergi tanya dekat kerajaan yang ada, pemerintah yang ada hari ini. Pergilah tanya dekat menteri itu kalau tak bohong. Yang jual ni siapa? Sengaja nak momok-momokkan cerita ini, panaskan isu-isu agama, isu-isu kaum. Jangan kita mainkan isu-isu yang remeh-temeh pada saya. Mereka yang main politik pun tidak menghentikan perkara-perkara ini. Makin mereka lebih sanggup dengar saja. Benda yang tidak baik sepatutnya tidak perlu dikeluarkan kepada rakyat. Jadi ini yang berlaku sekarang ni. Saya tak tahu nanti kalau dah jasa mungkin diluluskan permohonan dapat dah duit. Lepas tu kita tengok tim penggerak lagi pun dapat berapa juta, 8 juta ke. Ini bertujuan untuk apa? Cuba bagi duit yang 80 juta, 85 juta ini kepada rakyat yang keadaannya seperti ini. Yang 8 juta itu pun dah banyak. Satu daerah menggunakan 8 juta itu, peruntukan 8 juta, selesai masalah daerah. Oke, so saya tak nak melalut di situ, tetapi ini pandangan pribadi saya tentang apa yang Tun nak buat. Tujuan dia hanya untuk melemahkan PHS. Ini adalah propaganda dia, bertujuan supaya apabila PHS ini MP dalam PHS ini tidak mempunyai keyakinan untuk menyokong Datuk Seri Anwar Ibrahim, jadi maka orang ini akan berpaling tadah. Maka Tun boleh memerintah sekali lagi dengan harapan dia boleh menubuhkan kerajaan perpaduan seperti mana yang pernah kita dengar sebelum-sebelum ini. Ini adalah pandangan kecil dari saya, mungkin tidak bermanfaat, tetapi kalau bermanfaat saya harap kawan-kawan di luar sana tolong share video ini supaya lebih bermanfaat kepada kita-kita yang masih muda dan kepada generasi akan datang. So saya harap sekian dulu dari saya. Oke, terima kasih banyak-banyak kerana kawan-kawan menonton sampai habis. Oke, LTL dan hashtag LTL dan hashtag DSAI 4PM9. Oke, lawan tetap lawan. Thank you.